Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan dengan izin Allah SWT kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu di kampung Pada Jamin, di kampung Pada Jazan. Ya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Umar kita, iaitu Abang Saidul, pada memberikan ruang Nak bagi jelas suara untuk kita sama-sama menimba ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. tak dekat dalam poket. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada para sahabat Ikhwan gedung Ikhwan Bersalah yang datangnya daripada utara, timur, barat dan selatan. Ya, berkumpul kita di hari ini. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kemungkinan dan kebarangkalian kita dapat berkumpul dengan keseluruhan ahli jemaah kita dan yang ramai sampai 60 orang lebih katanya. Ya. Semuanya merupakan anak-anak didik juga anak kenalan-kenalan roh tuan guru kita iaitu Ustaz Maisa. Dan terima kasih juga kepada tuan profesor kita ya daripada UIA Universiti Islam Antarabangsa Al-Fadil Ustaz Hashim. Betul ya? Ya, insya-Allah. Al-Fadil apa? Itu dia. Ustaz Hashim. Yang akan menyampaikan, akan mengungsikan ilmu pada kita pada malam ini, iaitu yang bertajuk pemahaman Al-Quran, bahasa Arab dan Sifat-sifat solat Nabi. Dan juga kita akan selangsui dengan Pemahaman tauhid. perbahasan tentang pemahaman ilmu tauhid. Dan berahmatnya dipersilakan Tuan Guru Ustaz Hashim, dipersilakan. Doa Wahid, doa Wahid. Doa. Doa biasa boleh. Pembukaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yakfi mazida ya rabb. Amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Fid jasadi wa zilatan fil ilmi. Amin. وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Amin. اللهم حوين علينا في رسالة الموت ونجاة من النار وعفو من الحساب. Amin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان Amin. رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bila mak saya duduk lah. Lama berdiri. Tadi ada program diri tengok. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada wabi kita, Wabi Maidi dan sahabat kita yang membaca doa tadi. Kemudian Tuan Hakim kita sebagai juru kamera kita, CNN Al-Jazeera. Dan ikhwan-ikhwan kita, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Apabila Allah nak memberikan kita satu kebaikan, maka diberinya kita kefahaman beragama. Dan wa man yuridillahu bihi khairan. Apabila Allah nak menjadi kita sesuatu menjadi baik, yufaqihu fid din, maka diberi kita kefahaman dalam beragama. Baik. Amin insya-Allah. Dan tuan-tuan kena ingat, setiap langkah kita ni semua dikira sebagai ibadah. Apatah lagi yang bersusah payah kita semua ni. Dan Allah suka dan redha. Kan? Dan setiap amalan kita ni mudah-mudahan ada ganjaran sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi,
tentang kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita ambil itu ibu segala ilmu kan. Kemudian kita ambil kefahaman kita hari ini di sudut setengah orang kata Al-Quran itu hanya sebagai sejarah. Itu salah. Sebab dia kata sejarah sebab dia tak faham. Sebab Al-Quran dia menceritakan 3 dimensi. Pertama, benda yang telah berlaku. Itu memang sejarah. Bukan ghaibun. Fi'il madhi. Past tense. Kemudian benda yang akan berlaku dan sedang berlaku. Dan sedang berlaku dan akan berlaku. Ini dipanggil fi'il mudhari'. Yang sedang berlaku dan in future yang akan berlaku. Fi'il amal itu adalah suruhan. Kan? Jadi Allah minta 2 saja. Bila kita dengar takwa tu apa dia? Takwa ni kita kata takut, sebenarnya bukan takut. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Antara Allah yang paling Allah tak suka sekali apabila kita menduakan dia. Sebab itu kita kena syirik macam mana? Seperti mana arwah tuan guru kita membuat penekanan di sudut syirik. Cuba kita perhati tengok. Kita nak pergi haji, apa yang orang buat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Nampak? Kami saut seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Dan kami semua tak mau syirik-syirik ni. Tapi balik mai takut hantu. Ini masalah. Kita ada ilmu tapi kita tak beramal. Dan tak faham juga seperti saudara kita kata. Kan? Ini satu pemikiran yang celau. Kita nak ikut, biar kena faham, kita ada, orang panggil apa? Hakikat yang jazam. Jazam yang putus. Kan? Baik. Tapi di sudut keseluruhannya, kalau kita siapa ada, tapi kena tulis lah ni, dalam buku tak ada. Cuma saya nak bagi tahu. Kalau kita tengok ni, Al-Quran tu, mula-mula sekali kita nak tahu tentang rukun agama. Bisa mengaji tak rukun agama? Tak bisa mengaji kan? Tak apa. Saya tulis. Rukun agama ni dia ada 3 sebenarnya poin dia. Dia masuk dalam soalan hidup bersyahadah. Dalam hidup bersyahadah. Rukun agama. Pertama, dia mesti ada Islam. Ni rukun agama. Siapa ada boleh catatan, catiklah. Sebab sebab apa? Benda ni memang saya ulang-ulang kan. Memang saya ulang-ulang. Tapi catatan itu Nabi suruh. Catiklah walaupun di dinding kata Nabi. Itu catik. Okay. Rukun agama ada 3. Dia ada 3 perkara. Pertama sekali adalah iman. Yang kedua, Islam. Dan yang ketiga, ihsan. Dan iman ni tak nampak. Kalau kita nak nampak, maka kita kena mengaji ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ataupun senang kita panggil usuluddin. Dia macam ni. Kalau perkataan Arab, usul tu maksud dia asal. Uslun, asal. Kemudian kalau dia plus dengan adin, adin ni bukan agama. Cara kehidupan kita mengikut syarak. Bermulanya kita akhir balik sampailah kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adin, kan? Jadi ad-di-nu. Kemudian kalau dia jamak, bukan jimak, jamak jangan sebut silap. Kalau kalau dia jamak dia kata mahwaw ni. Jadi usulun plus dengan ad-dinun. Okey. Baik. Tetapi macam Wahid dia dah mengaji dah, dia dah upgrade dah. Macam kamu pun dah upgrade. Macam depa ni baru nak naik. Dek, bila dia nak bersandar, maka tanwin ni sebahagian daripada isim lah. Tapi sampai saya cerita dululah. Nanti kita kita bayar daripada bawah main naik ke atas. Sebab pengajian ni kalau saya dah umur insya-Allah. Saya akan cerita daripada A to Z lah. Kan? Sebab kadang-kadang kita piduk tertengah, kita tak tahu punca dia kan. Okey. Jadi bila dia nak bersandar, maka yang tanwin ni dia akan dibuang menjadi satu.
Ni tanwin ni, usulun ni kan. Dia akan buang ni. Dia akan jadi ni dia akan jadi usulu. Faham tak? Kemudian D ni, ad-D ni, penjana dia mesti duduk baris bawah. Ni di sudut nahu. Faham tak? Dia tak akan duduk di atas. Dia takkan jadi dia kan ada ni. Jadi yang atas tu dia akan jadi bawah. Maknanya penjana mesti duduk baris bawah. Allah tahu. Ada. Ada maka ada banyak tak apa. Mesti baris bawah. Baik. Yang ni dia buang tanwin tu, kemudian penjana mesti duduk baris bawah. Jadi okey. Dud Allah. Habis kat lah. Tak. Ada banyak dah. Okey. Jadi macam mana? Luddin. Suluddini. Nampak? Jadi yang ni dipanggil usuluddin. Faham tak? Jadi yang ni dia panggil, penyana dia panggil mudhaf. Tak apalah, mula pening sikit tak apa. Tapi lama-lama bila kita dah biasa-biasa, kita dah tahu dah macam Wahid tu. Mula memang dia pun pening. Macam Ustaz, kenapa ada waw? Waw jamak. Menandakan sekali kan? Dia jamak malah jadi banyak. Yang ni singular, yang ni plural. Plural dia banyak kata. Jadi bagus tanya tu. Yang ni mudhafun ilaih. Contoh macam ni, saya nak satu contoh. Rasul, kan? Contoh. Ni di sudut nahwu tapi tu kita kena asyhadu semua kita mudah faham. Dia Rasulun. Asal ada tu. Faham tak? Plus dengan Allah. Allah mesti hu. Lemak tak? Tapi bila dia nak campur dua ni, yang ni akan dia buang satu. Faham tak? Dia buang ni satu. Kemudian yang hu ni dia akan mai duduk ke bawah. Faham tak? Jadi dia bersandar. Rasulullah. Rasulullah mesti hi. Sampai itu bila dia kata malidu Rasulullah hi. Tak boleh Rasulullah hu. Salah. Kalau Pak Imam kata hu, ambil ni kuk lagi dah sikit. Kena pergi mengaji. Bukanlah minta marah imam tu. Dia kena mengaji. Dia kena mengaji. Tu yang kita nak letak jawatan tu. Ya tu. Dah lah kerajaan baru lah ni. Baru sehari. Okey. Jadi yang ni Rasulullah ni dia jadi dia nak bersandar. Bersandar dia panggil mudhaf. Penyandar mesti duduk bawah. Nampak tak? Bila kita baca Quran kita tahu yang tu isim. Yang tu mudhaf fi'il. Dia sebahagian daripada isim. Dan isim pula macam mana tak nak kenal? Dia kena mengaji lain pula. Ada 5 cara. Ni saya cerita tak asal yang daripada bawah. Isim gila tu hang. Dah macam ni. Budak pondok. Hafal bagus tu cara. Budak pondok. Siapa yang dia kena hafal isim tu kata nama dan kata sifat. Dia duduk bila nak tidur tu, dia akan hafal tu tasrih tu. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nombor tu 14. Lepas tu dia akan buat huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Nampak? Dia duk hafal tu. Bila hafal tu sorang-sorang dia kata tu. Orang tu dia kata gila. Faham tak? Wahai tak gila. Dia nak memahirkan diri dia. Tak ada lah saja. Orang ni, orang Melayu bila dia tengok dia tu dah condong pada agama, dia bubuh lebar. Gila tu nampak tu. Aku malas nak mengaji agama jadi gila. Lelah tinggal agama aku tu. Nampak tak? Mana isim tu bukan maksud gila lah. Isim tu maksud dia kata nama dan kata sifat. Penjelasan tak tahu. Isim tu kata nama dan juga kata sifat. Sebab itu Allah ni isim. Allah ni isim. Macam mana kita nak kenal? Jangan tahu kata Allah tu isim. Tapi macam mana nak kenal isim? Pertama dia mesti ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia mesti ada tanwin macam ni. Ni. Nampak? Kalau alif lam tak ada, tanwin tak ada, maka dia akan jadi macam ni. Nampak alif lam tak ada, tanwin tak ada,
maka dia akan menjadi mudhaf. Dan penyandang mesti duduk baris bawah. Faham tak? Ni saya catat, saya ringkas. Tapi esok bila kita mengaji, kita jumpa lah benda ni. Jangan pening lagi. Contoh saya kata, baitun. Baitun mana rumah? Baitun. Campur dengan Allahu. Allahu. Baitullahu kan? Baitun Allahu. Tapi bila dia nak bersandar, ta ni dia buang. Jadi baitu dia. Okey. Allah dia akan duduk baris bawah. Batullahi. Faham tak? Dah faham tu angguk okey lah, tak apalah. Okey. Faham jadilah. Dia faham sikit. Okey, terang ni boleh faham lah. Akan dia kacau lampu. Okey. Baik. Baik. Jadi, maka di sini saya padam ni ni saya padam sebab nak tulis benda lain ni. Okey. Maka sini dipanggil ma'rifatullah, ma'rifatul rasul. Yang ni. Tin panggil usuluddin tadi tu. Kan? Usuluddin. Usuluddin ni asal agama. Asal agama tu bukan kata agama semayang masa tak. Kehidupan kita tak berlawan dengan syarak. Apa yang tepat dalam tu? Cara kehidupan kita sama ada sosial, ekonomi dan politik, sosial, ekonomi mesti berdasarkan agama. Bang siapa ambil sebelah tu, Allah kata Allah tak iktiraf. Mana iman tu agama lah. Ada satu soalan. Dia tanya apa itu agama? Cara kehidupan kita lah yang tidak berlawanan dengan syarak. Kehidupan yang tidak berlawan. Contohlah kita kata aku ni beragama. Bila Allah kata arak tu haram, tiba-tiba hang minum arak. Hang hidup beragama tak? Dengan rosak apa-apa, pergi langgar orang apa semua. Kalau Pakatan Harapan orang langgar tu lebih lepas aku tu. Tapi kalau Islam kena. Bukanlah kita nak tunjuk ni dah banyak orang langgar. Claim dia mabuk terlepas ke. Yang kena orang Melayu kita. Tinggal anak bini. Itu makna mudarat tu. Islam dia dah lama lah dia pandang benda-benda macam ni. Faham tak? Baik. Usuluddin. Yang kedua Islam. Dalam Islam ni maka timbullah fiqh. Fiqh. Fiqh ni maksud dia faham. Faham tak? Faham. Fiqh tu makna faham. Ataupun dia panggil usul fiqh. Kan? Makna fiqh tu maksud faham. Dalam fiqh ni, maka dia ada 4 pula ni. Dia pecah 4. Pertama ibadah. Yang kedua, ibadat tu lah solat, semayang, haji semua. Tu baru satu juzuk ya. Yang kedua dia ada muamalat. Bank muamalat, ekonomi, apa semua perhubungan manusia dengan manusia. Muamalat tu ekonomi lah. Muamalat makna kata ekonomi lah. Dia mana hubungan manusia dengan manusia. Kemudian munakahat, nikah kahwin. Nikah kahwin. Datuk Puspawangi lah. Munakahat ni kita serah Tok Qadi ya. Wahnya buta ya Tok Qadi bila sekali goyang, apa 120 lah. Patutnya kita goyang free ya. Pasal nak dapat lesen apa geran tu, 3 tanah 3 menjuru tu, maka Tok Qadi dapat 120. Tu saja. Faham tak? Patutnya kita yang nak ngaji. Tapi sebabkan depa dah ada macam authority, kita serah depa lah kan. Dan yang keempat jenayah. Jenayat, bukan jenayah tau, jenayat. Di sini timbulnya hudud, qisah, ta'zir. Faham tak? YB kita kena mengaji ni. Dia Islam dia tak kaya label hamba kepala anjing, tak apa. Tapi yang penting faham. Nak tanya Ya. politik sekarang ni, dia ikut yang mana kata? Semua kena ikut. Oh semua ni? Bukan satu je. Mana satu? Kalau itu tak beragama. Kalau ikut politik kena buat semua tu, tapi politik sekarang ni tak ada. Tak ada pun. Satu pun tak ada. Faraid dalam muamalat, ekonomi. Hancur. Sabit tu, ya baik. Sabit tu hari ni kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.
Mana ada niat kita tu macam mana nak ikut tu, faham tak? Memang tak boleh buat 100%. Tak boleh buat 100% sebab akhir zaman. Fitnah banyak. Tetapi jangan kamu menolak. Faham tak? Bila Allah kata kamu kena buat macam ni, kita tahu tak boleh ni masuk kat majmuk. Nabi lagi banyak majmuk dia. Kita apa kaum dia? Depa ratus kaum. Boleh buat hukum Islam. Apa ni jinayat ni hudud qisas takzir. Takzir tu apa? Takzir ni macam contoh apa ni, okey, kata hang kena naya. Cara contohlah macam Anak Ibrahim kena naya. Cara dia menang. Dia boleh tuntut berapa yang dia nak. Sama malu lah. Tu takzir. Kalau kisah, tumbuk bayar dengan tumbuk. Kalau dia kena lebam mata kan, dia pula handuh mata tun kan. Tapi bila orang muda dia handuh kuat kan. Takut bila dia handuh kuat dia berlaku zalim pula, tak adil. Jadi dia kata patut bayar saya 200 juta cukup. Selamat aku dengan Waizah. Tak menang tau. Ni rakan ni esok pi hantar ni. Selamat. Tapi tak apa, Menteri Agama ni Tuan Ibrahim Tuan Man. Geng. Lagi. Faham tak ni? Fiqh. Ni asas ni. Kemudian keempat-empat ni dia ada ulama-ulama dia pula. Ada ulama dia pula. Masa itulah timbulnya mazhab, faham tak? Punca pada ni. Punca pada tu lah. Faham tak? Mazhab ni asal perkataan zahaba. Zahaba ni mana hala tuju. Kemana dia nak bawa hala tuju kita? Kan? Tapi semua macam lah ustaz mengajak kita tauhid. Semua nak menuju dengan Allah Ta'ala. Tapi pendekatan dia tu macam mana? Faham tak? Nampak? Ustaz punya pendekatan tu, dia pergi shortcut. Pum! Dia tak ada kono-kono. Kono dia tanya. Nampak tak? Okey. Jadi, bila buh min pakai atas, nanti kita mengaji bab tasrif, dia panggil isim makani. Kan? Makani dan zamani. Bukan zamani nyanyi tu. Jadi, mazhabun. Mana hala tuju dah. Mazhab tu ada tujuh. Mazhab hala tuju. Mazhab hala tuju. Okey, daripada sini timbulnya imam mazhab yang paling tua imam apa? Imam yang tertua. Dalam mazhab tu. Syafi'i. Syafi'i tak. Hambali paling muda. Maliki pertengahan. Hanafi betul. Okey, Hanafi tu asal biasa dengar Abu Hanifah. Abu Hanifah tu anak dia nama Hanifah perempuan. Faham tak? Orang Arab bila anak sulung, dia buh kunyah. Nama pak dia Abu Hanifah. Dia bukan nama Abu Hanifah macam Nabi Muhammad, dia panggil Abu Qasim. Anak dia sulung nama Qasim. Faham tak? Nama betul Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit. Ni saya tulis. Abu Hanifah. 3 nama ya. Okey, saat ni boleh padam ni ya. Ni okey dah. Siapa tak tulis ni rugi ni. Esok saya tak ulang lah. Wabi dia tak apa, dia macam Imam Syafi'i. Masuk lekat terus ya. Saya suruh ulang balik satu huruf pun tak tinggal yo. Ulang. Ajar. Dia ingat nombor. Esok orang mai esok Isnin. Parah. Okey. Kita masuk bab Islam tadi kan? Okey, Islam. Fiqh lah, okey. Okey. Mazhab Hambali kan? Hanafi. Okey. Jadi nama dia betul Nu'manun bin Nun Ain. Nu'man bin Thabit. Thabit. Kan. Betul Thabit tu lah macam tu lah. Kan, Thabit kalau idah. Baik. Okey ya, boleh faham ah? Nu'man bin Thabit. Kemudian yang pertama. Jadi mazhab Hanafi.
Hanafi. Ataupun kita panggil apa? Abu Hanifah. Bisa dengan Abu Hanifah. Tu semua dia tu. Esok dengan Selasa ni pagi ataupun Selasa ni pagi. Okey, Jumaat bin Sabit. Baik. Kemudian ni mazhab Hanafi. Hanafi ni mazhab Hanafi. Hanafi. Kemudian mazhab Maliki. Nama dia betul? Anas bin sorry. Malik bin Anas. Malik bin Anas. Macam perawi hadis Anu Anas bin Malik, sahabat Nabi. Sekali. Tu beza. Itu beza. Itu beza ya. Jasmi. Dia Arab ni biasa. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu biasa tu Arab. Dia buh nombor tuan, buh nombor apa, semua Muhammad. Last sekali Ahmad. Ahmad. Tu Arab macam tu. Kita tengah heran. Okey, yang ketiga. Mazhab Malik bin apa tu? Malik bin Anas. Anas. Tulis dalam Melayu tak apa. Malik bin Anas. Mazhab Maliki. Kan? Kemudian Okey. anak murid Imam Malik ni adalah Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nama dia betul? Nama dia apa? Muhammad bin Idrisun. Oh, nama betul lah. Oh, nama Imam Syafi'i tu. Muhammad bin Idris. Dengar Abang Terih kita. Ni Imam Syafi'i nama betul. Nama kalau kita hang mazhab apa Syafi'i? Nama Imam betul apa? Nama betul tak tahu. Tak tahu. Let kota ambil kota. Okey. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ni dia lahir di Palestin. Dia mati di Mesir. Dia ni ada darah keturunan Rasulullah. Ini seorang ya. Yang lain semua tak ada sangkut dengan Rasulullah. Mana dia ni anak murid pada Imam Maliki lah. Dia darah keturunan Rasulullah. Sebab itu dulu Mekah dulu ada doa kunut. Tapi bila Pak Wahab dengan Pak Saud rampai kuasa, guling kuasa, maka kunut tak. Sebab depa mazhab Maliki. Faham tak? Sebab itulah ni kalau kita pergi sana tak payahlah doa kunut. Kunut ni ada kunut panjang, ada kunut pendek tahu tak? Okey, yang keempat. Ni imam paling muda ni. Mazhab Hambali. Nama dia betul? Ahmad bin Hanbal. Dia ambil nama pak dia. Hanbal. Betul ke yang kelima Al-Ghazali? Betul. Itu bukan mazhab. Itu anak murid Imam Ghazali. Anak murid Imam Ghazali. Tapi dia banyak fokus pada tasawuf. Inilah ni ihsan. Faham tak? Faham? Imam Ghazali nama apa? Nama Imam Ghazali. Muhammad tu yang saya kata tadi. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ghazali tu bukan Ghazal. Ghazal tu makna ada rusa. Tempat dia tu banyak rusa. Faham? Dia lahir di mana? Iran. Turkistan. Iran. Yang ni lahir di Madinah. Yang ni lahir di Kufah, Iraq. Yang ni lahir di Palestin. Yang ni lahir di Iraq ya. Bukan. Dia Ahmad Iraq. Nama Imam Ghazali apa? Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammad tu. Oh, 3 kali. Last sekali Ahmad Tusi Al-Ghazali. Tusi tu mana tempat nama tu, nama Tusi. Tusi Bukan Tusi pula. Ghazali tu tempat tu banyak usaha. Dia dalam ni lah ni. Imam Ihsan ni. Ihsan ni mana kata akhlak.
ataupun disiplin ataupun dipanggil tasawuf. Ni ihsan ni. Faham? Kita kena ambil dia punya pokok dulu. Ni kita mengaji tengah, kita tak tahu punca. Lepas tu dia berkeluar lah, kan? Berkeluar ni apa ni? Ingat Allah, hari Allah macam-macam kan, Mai? Dia dah pandai tepih patu. Setakat ni boleh faham ah? Alhamdulillah. Baik. Soalan ni tanya ni. Cuba tanya. Soalan. Setakat ni okey? Keempat mazhab ni, Ya. adakah ada perbezaan pembawakan dia atau halal tujuannya sama ke atau cara? Halal tuju sama, tapi cara buat dia tak sama. Contoh Pak Hussein. Contoh dia. Contoh senang. Malik ni tak ada kunut. Sedangkan Ghazali ada kunut. Imam Malik ni tidak ada berlaku muafiq dan masbuk. Ghazali Imam Syafi'i ada. Faham tak? Air apa? Taharah semua sama. Tak berlawanan. Cuma berlawanan ada benda-benda yang sebab apa benda ni untuk kemudahan kita juga. Faham tak? Bukan menyusahkan kita. Sebab itu berbeza pandangan. Kalau ulama hebat rapat dengan Rasul dan Allah pun berbeza, apatah kita? Mbak. Jadi mana tapi jangan keempat Pak Mi tak pernah tuduh sesat. Contoh dia ni Malik wafat. Anak murid ni saya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tempat. Dia patah jaga ni, anak murid dia ni yang hebat ni Imam Syafi'i ni nak jadi imam. Jaga Imam Syafi'i ada kunut dia. Depa duk standby lah. Waktu subuh. Tapi dia tak buat kunut sebab apa? Dia menghormati nguruh tu orang tempatan. Yalah, mengikut pada tempat tu lah. Waalaikumsalam. Faham? Makna kata, tapi bila kita pergi Mekah, kita tak payah orang kunut. Dah tempat depa macam tu. Kena ikut pada tuan rumah. Tuan rumah. Ni tahu nak langgar lepas tu tuduh tuan rumah sesat pula. Itu masalah. Kita Tegak masalah. Kalau kata Syiah menjadi wawasan, ada termasuk Syiah tak termasuk. Syiah memang Quran depa pun lain dan depa menganggap depa duk di mana Sayyidina Ali ya. sebenarnya bukan ada takut pun dengan Zainal Ali pun. Tapi saja depa buat sebagai idola, faham tak? Itu je. Kalau kita baca bab Syiah ni macam-macam ah. Depa Kaabah depa bukan Mekah maknanya. Kaabah depa ada di Iran sana. Dan depa lah ejen besar Yahudi. Bukan saya nak kata tak. Hari ni terbukti. Tengok Amerika kata nak serang tak serang pun nak serang apa. Ni dia bagus punya. Pasal apa dia bunuh orang ahli sunnah jemaah? Lepas tu yang hang bunuh lah orang Amerika tu. Tak. Sebab Syiah ni asal dia Yahudi. Darah-darah tu Yahudi. Kan? Okey. Setakat ni boleh 4 imam. Kemudian Imam Ihsan ni mana tasawuf lah akhlak ataupun tasawuf. Itulah Imam Ghazali. Contohlah macam mana Pak Hussein? Nak faham pesan ni. Contohlah kalau kita semayang takkan nak menunjuk ke orang. Bila dia main-main ni, ni hang baca sedap. Dia nak main syirik nak main tu kan. Tapi auzubillahi minasyaitan ni semua syaitan ni kan. Jadi kita perbetul. Sebab Ihsan ni dia banyak jaga dalaman. Maknanya dia nak kata apa? Nak buang riak, nak buang ujub, takbur, penyakit-penyakit hati. Pesan ni penyakit hati. Okey, setakat ni boleh faham. Saya kita nak refer dalam ni lah. Dalam kita punya ni, kitab ni. Ataupun nak masuk asyhadu dulu. Macam mana? Ni yang masuk dulu yang punca Quran tu semua tu. Tak masuk lagi. Okey, sekejap. Punca Quran daripada apa ni? Dari Adam, Baik. Taurat, Zabur, Injil dimasuk dalam Quran dalam Yang tu bukan dulu dah ada dah. yang baru-baru ni. Orang baru tak tahu. Okey. Ihsan ingatlah, ihsan ni adalah akhlak. Akhlak itulah tasawuf. Bukan tasawuf. Tasawuf. Tasawufun. Saya ni. Tasawuf. Tasawufun. Bukan tasawuf, dia sauk habis semua. Penyucian. Ya, penyucian. Penyucian lah. Kena ayak sikit dulu. Suci juga. Oh, ya, tengok hormat Tok Guru lah. Bagi Tok Guru minum. Ni ilmu berkat lah. Terima kasih, sahabat. Tak apa. Boleh. Boleh ya? Mari saya minum dulu. Bismillah. Allah.
Boleh. Kau yang masak dah ni. Boleh. Sahabat boleh ah. Besok nak hujah orang senang. Apa maksud mazhab? Kenapa Habib bilang-bilang? Oh, pula soalan. Tadi apa? Tak apalah, saya baru belajar dah. Sebenarnya kita mengaji agama ni bukan nak berhujah dengan orang. Kita nak cari kelemahan kita. Kan? Itu yang utama. Tapi bila orang hujah, benda tak betul, kita kena tegur. Kan? Sebab benda tak betul. Bila kalau tak ada ilmu, ambil belajar bila. Belajar. Okey. Padam ah? Boleh? Baik, yang tadi semua tu imam-imam tu, imam mazhab, imam tasawuf, imam qiraat pula. Imam qiraat tu imam Quran tu tadi. Imam qiraat kita belajar dengan qiraat Imam Asim. Imam Asim ni dia ada 2 anak murid. Anak murid tu dia panggil Torek kan, riwayat. Dia panggil riwayah. Dia ada 2 anak murid. Pertama Syu'bah. Yang kedua dia panggil Haf. Bisa dengar Haf? Kalau orang musabaqah dia kata okey, riwayat Asim, riwayat Haf. Kemudian dia ada Torek. Torek ni jalan. Torek. Jalan. Tohir sini. Torek jalan. Torek dia ada 2 orang. Nama pertama Asy-Syatibi. Saya tulis bawah ni lah. Daripada Haf ni, dia ada Torek. Dia ada 2. Pertama Asy-Syatibi. Yang kedua Al-Jazari. Ni kena hafal ni sebab kita ada baca Quran. Asim tu apa ni? Subah. Daripada Asim ni dia ada 2 anak murid. Anak murid yang dipercayai lah, yang betul-betul popular. Syu'batun dengan Hafsun. Haf ni dia ada 2 anak murid pula. Syu'bah ni kira tak apa popular lah. Yang popular ni Haf. Anak murid dia ni Asy-Syatibi. Syatibi dengan Al-Jazari. Yang kita duduk mengaji ni Asy-Syatibi dengan Al-Jazari, 2 tu yang kita duduk mengaji lah ni. 80% dunia semua pakai dia. Tapi tu dia ada satu nama dia qiraat. Dia panggil Qalun. Dia baca macam Fatihah. Dia akan baca An'amta alaihum. Kita kata alaihim kan? Dia pakai alaihum. An'amta alaihum ghairil maghdubi alaihum waladdallun. Dia lun. Tapi makmum jawab apa? Amun. Tak boleh. Dia makmum kena jawab amin. Amun tak nak makna. Faham tak? Cuma qiraat dia saja. Sebab orang Melayu kita dia suka rima belakang bagi sama kan. Dia kena jawab amin. Tapi bila dia nak baca qiraat tu dia kena bagi tahu kat orang. Saya nak baca qiraat Qalun ataupun kita nak baca Tariq qiraat Hamzah. Dia ada qiraat dia. Tu yang dia baca wadduha waladi. Dia kena bagi tahu orang tu. Saya orang kata ni pada mai saja mai perak mana mai pula kan. Tu. Okey. Wahanya kita yang tak mengaji. Qiraatun imamun asimun riwayatun Syu'ban. Ni saya berbaris lah. Tariqun. Boleh? Ini peringkat mula. Siap mata hang merah tu.
Mengantuk. Dia mengaji memang dia mengantuk. Iblis banyak kan? Memang sebelum ni sakit teruk kan. Oh. Dia tidur orang timun ni. Timun? Naik wang. Lagi betul. Dalam betul. Okey ya. Panas-panas. Baik. Tulis tak apa. Dia bila tulis tu baru dia masuk otak. Kalau tekap cakap dengar balik Apa tadi? tak boleh. Sahabat kita tak apa dia. Dia satu huruf tak tinggal suruh dia ulang. Ha. Sahabat tolong bagi tahu imam macam mana? Tak apa, tak tahu. Oh tu dia. Senang. Ha. Boleh ke abang ni? Boleh eh? Tak apalah rakam-rakam okeylah. Ha. Shortcut. Baik. Kemudian kita tengok kitab pertama sekali dia panggil Zabur. Dia turun kat Nabi mana? Zabur Nabi Daud. Yang kedua, Taurat. Nabi Musa. Okey, betul. Yang ni David, ni Moses. Orang putih. Moses. Kemudian Injil. Nabi Isa. Dan yang keempat Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mana Zabur Daud, Taurat Musa, Okey. Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Baik, katalah ada orang tanya. Contoh macam bab solat, Nabi lu solat macam mana? Sebenarnya sahabat bisa tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami solat macam kafiyat Nabi Musa?" Kata Nabi Muhammad, "Aku tak terima." Haram dia kata. Pasal apa? Aku duk ada. Kan? Walaupun Nabi Musa pun duk ada. Mana atas syariat itu tak Allah tak terima, faham tak? Dia kena ikut Nabi Muhammad juga. Sebab dia ni yang lain tu kan lain tu semua Allah akan hampuskan. Depa ni hanya untuk pok-pok depa saya. Dia bukan untuk menyeluruh, faham tak? Nabi Muhammad ni dia kena seluruh, tak kira bangsa. Depa ni pok-pok depa ya, Bani Israel ya. Faham? Untuk keturunan dia saya. Sebab itu depa Bani Israel duk marah saya tu. 80%, 90% semua Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad bangsa Arab hujung. Dah hujung. Ketua apa segala Nabi pula. Mau mereka tak marah. Cerita ada gitu. Baik. Kalau kita baca Al-Quran ni, automatik isi kandungan Injil, Taurat, Zabur semua dalam Al-Quran. Sebab itu Allah hapuslah semua. Faham? Mana yang ni suhu dia macam lembaran-lembaran, faham tak? Dia tak komplit. Sama juga Taurat pun suhu, Injil pun suhu, dia tak komplit. Zabur tu dalam bentuk bahasa yang kira tak jaga bahasa Arab kan. Dia tak bahasa Arab, dia bahasa Ibron. Bahasa Israel lah. Ibrani. Taurat Ada bahasa masuk dia tak? Ha? Ada bahasa masuk dia tak? Masuk. Zabur apa maksud dia? Taurat apa maksud dia? Itu tak tahu Allah alam. Cuma nama Kalau Al-Quran saya tahulah maksud dia apa. Apa nama Zabur Taurat tu bahasa Hebrew kan? Hebrew. Bahasa Bani Israel. Bahasa Israel. tu Injil semua kan bahasa Sama. Inggeris. Sebab itu Zakir naik. Dia duduk bantai pok-pok apa ni padri Kristian. Dia pun cakap orang putih kata Injil mana ada bahasa original orang putih. Hebrew. Sedangkan Zakir naik dia boleh bahasa Hebrew, nampak? Dia tinah macam ustaz duk tinah pejabat agama, pak balik gitu lah. Nampak? Okey. Al-Quran ni asal perkataan iqra', makna baca, bukan saja baca, faham dan amal. Yang ni yang kita nak bawa macam mana kita nak faham Al-Quran tu. Nanti saya akan cerita pada bawah, kita akan naik ke atas. Biarlah benda tu berulang-ulang kali pun. Sebab otak kita bukan macam otak para Nabi kan. Para sahabat Nabi cakap sekali, lekat terus dah. Kita 3-4 kali ulang tak apa. Okey. Kita nak cerita bab Quran pula. Setakat ni boleh faham? Kita tak tengok lagi bab solat ni nanti ya. Cerita bab Quran tu. Baik. Dah
Tapi kalau tak habis kita sambung lagi lah kan. Kita buat tak bulan. Dalam bab solat pun sangat banyak kalau nak urai tu. Baik. Jadi Al-Quran kita kena tahu dia ada berapa juzuk? 30 kan? 30. Kemudian surah 114 surah. Ayat kalau kata 666 tu Yahudi punya. Sebab 114 surah ni kalau kita calculate, contoh surah paling panjang sekali surah Al-Baqarah 286 ayat. Kemudian Ali Imran 200 ayat. Campur jemput semua akan dapat jawapan ni. Faham tak? Boleh calculate tengok. Jangan pula esok buh MKT pula. Ya. Wali dah. KTM. Baik. 114 surah ni. Berapa surah yang turun di Madinah? Berapa surah yang turun di Mekah? Dia ada dua kalau Quran kita buka kan. Ayatun Makkiyah, ayatun Madaniyah. Okey. Apa beza dia? Ayat Mekah dengan ayat Madinah. Baik. Dia Al-Quran ni 114 surah. Kemudian berapa turun di Mekah dia panggil ayatun Makkiyah. Kalau Madinah dia panggil ayatun Madaniyah. Okey. Nak berbaris tak payah berbaris. Baik. Berapa surah turun? Kita tengok surah yang paling panjang, surah Al-Baqarah. 286 ayat. Makna kata 86 surah ni turun di, bukan turunan, dia panggil ayatun Makkiyah. Kemudian 28 dia panggil ayatun Madaniyah. Beza dah. Kalau kita kata ayat Makkiyah tu, ayat tu turun di Mekah tu salah. Beza dah hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Sebelum Nabi hijrah 13 tahun, ayat tu turunnya wahyu 13 tahun. Dipanggil ayatun Makkiyah. Sebelum Nabi hijrah. Kemudian selepas Nabi hijrah ni, sebelum hijrah. Kalau ayat tu turun, makna tadi panggil ayat Makkiyah, sebelum hijrah. Selepas Nabi hijrah, Nabi mai Madinah, kemudian Nabi pergi Mekah nak buat haji, turun ayat tu di Mekah. Dia tak panggil ayat Makkiyah lah, dia panggil ayat Madaniyah. Faham tak? Ni selepas hijrah. 13 tahun sebelum hijrah. 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Nabi hijrah 10 tahun. Mana kata 23 tahun Nabi punya dakwah, Nabi punya buat politik, 3 suku dunia masuk Islam. Kita merdeka berapa tahun dah? 3/4 dunia peluk Islam. Zaman Nabi ni. Hampir menyuruh. Sedangkan di Malaysia merdeka berapa tahun dah ni Wabi? 63 tahun. Hudud tak boleh buat juga. Nampak? Sebenarnya kalau buat, boleh. Kalau kuat kuasa sebab kita bila ada kuasa, boleh. Tapi sebab nak buat macam mana? Kita pun jenis ikut juga. Dia lagi banyak. 100 lebih. Kalau kita tengok teknik dia apa? Lepas ni boleh dah lepas ni. Satu lagi kalau bab hukum Quran, kalau kita tak faham kita diam ya. Jangan kita tahu Islam dia boleh syahadah kita boleh terkeluar tau. Kalau orang cerita bab hudud apa semua, jangan kata ni hudud pas, hudud amno. Tak ada. Hudud tu Al-Qurannya. Bukan hudud pas, hudud amno dah. Hudud tu Al-Qurannya. Nabi buat. Sekarang ni soalan saya. Ya. Ustaz dia saya nak soalan saya. Apa yang saya soal lah. Maknanya dia kata tadi surah ni turun. Okey. Turun. Dia maknanya ada faham macam mana yang kata turun tu ada turun sama kita dapat faham apa?
Kita dah satu penjelasan yang jelas dari nyata lah. Turun tu. Adakah turun macam hujan? Kau sesuatu tu penyebab jelas yang nyata. Turun tu macam mana kata turun tu? Dari mimpi. Dia turun tak apa. Kalau menurun pun boleh dapat 5 ekor. Dia macam ni kalau kita punya sejarah. Pertama sekali surah tu turun dengan Nabi bermimpi. Pertama. Yang kedua Nabi sedang. Ibarat macam bunyi loceng. Dia bunyi macam ada loceng kan. Sehingga kan Nabi rasa berat. No. Kemudian Jibril sendiri main duduk depan dia. Faham tak? Dia baca macam cara kaedah tu. Tu dia panggil turunnya. Sepatutnya benda tu turun ni benda atas main ke bawah lah. Main ke bawah tu bagi turun. Kalau bawah ni dia tak pergi turun. Dia naik, dia panggil naik ke atas. Dia kaedah macam tu. Dah. Dia nak tulisan nampak apa? Nabi kan boleh baca. Tapi jangan ingat kata tak boleh baca apa. Dah, Nabi tak boleh baca tu mukjizat dia. Sedangkan dia kata Umi tu ibu segala ilmu. Faham tak? Dia dipanggil Umi. Al-Umi. Umi, ibu. Ibu negara, ibu sawat tu semua hebat-hebat tu. Ibu gamat, ibu duit. Maknanya surah ni dah sampai ke dalam akal fikiran Nabi ya. Ya. Lepas tu Nabi akan cerita dekat orang yang pandai menulis pula. Ya. Lepas tu Zaid Al-Warid kan. Zaid Ibn Sabit. Semua yang pandai menulis punya. Kan. Belum nyusun. Ya betul. Ya, tu yang tulis di tulang-tulang, pelepah-pelepah. Sebab kelang kertas tak ada yang tu. Kan. Okey, bagus tu soalan tu. Kan. Dia tekat tanya tak Adi, buat mai lah 2-3 ketua. Adi sahih ke apa? Okey, sekarang ni boleh faham kita lawak-lawak dia, tapi faham kalau orang tanya apa maksud ayat Makkiyah? Apa maksud ayat Madaniyah? Ayat Makkiyah ni mana sebelum Nabi hijrah. Turunnya wahyu, kan? Nabi hijrah. Sebab itu bila Nabi solat kan, Nabi rokok. Ya apa dah? Nabi rokok, kemudian Nabi i'tidal. Semua orang kata sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba ada satu sahabat kata, Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kan? Nabi tahu siapa cakap. Dah habis bagi salam, Nabi tanya, siapa yang kata tadi tu? Kan? Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa tanya? Semua sahabat. Semua sahabat kecut. Enggak, baik ni tu. Tak boleh nak tumpuk Siapa tu? Tak apa tu. Dia peluh macam peluh dah. Dia perlu depan dah. Ustaz saja nak bikin belakang belakang tak rela. Ya. Bunyi. Okey, boleh. Okey. Baik. Kalau orang tanya, kena. Boleh. Tak apa, bagi semua kena, tak apa kan. Ayat Makkiyah macam itulah. Boleh, tak apa. Ayat yang waktu tu wahyu turun sebelum Nabi hijrah. Selepas Nabi hijrah, wahyu turun lagi. Makna kata ayat tu dia panggil ayat sebab Nabi hijrah pergi Madinah. Dia panggil ayat Madaniyah. Dan ketika Nabi buat haji, Nabi pergi Mekah. Nabi sampai di Padang Arafah. Bila Padang Arafah ni turun wahyu. Nabi dengan Umar. Ayat tu dia tak panggil ayat Makkiyah dah, dia panggil ayat Madaniyah. Faham tak? Pasal apa? Pasal selepas Nabi hijrah dah. Okey. Nabi buat haji berapa kali? Umrah berapa kali? Haji sekali. Umrah 4 kali betul. Ni semua daripada selalu saya ulang. Kadang-kadang tanya Pak Imam tak tahu. Video dah. Dia haji dia buat sekali saja. Haji sekali betul. Mabrur tu yang kari bola. Baik. Umrah yang pertama tahun, tulis ni sejarah ni. Tahun 6 Hijrah. Nabi 6 Hijrah. Umrah pertama. Bila sampai di Hudaybiyah, Khalid Al-Walid, ketua turus angkatan tentera, jeneral ada ni, tahan Rasulullah tak bagi masuk. Masa tu dia kafir lagi. 6 Hijrah. Bila sampai di Hudaybiyah, siapa yang pergi umrah ke pergi Mekah baru ni, tak mana Hudaybiyah tu yang kita duk selfie dengan unta, buat gitu kan, dia pasal tangkap unta. Di situlah Hudaybiyah.
Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Nabi tak masuk. Tak boleh masuk Mekah sebab ditahan. Pasal apa Nabi tak boleh masuk? Pasal kuasa tak ada. Kan? Ada pun parlimen ada Perdana Menteri pun interim ya. Ni pergi jawab agama tu, aku kena. Jadi Nabi sampai di Hudaibiyah ya. Lepas tu Nabi pun sembelih bayak dam dengan sembelih kambing apa semua. Nabi pun tahlul, dia panggil tahlul ihsar. Macam Marala lah, pipi sampai dah di Jeddah. Lepas tu nak masuk Mekah, tiba-tiba Isa tak lepas. Jeddah tu tahlul balik. Maknanya nak hijrah ni maknanya dia tak jadi ya. Tapi pahala umrah dapat. Cuma perbuatan mengerjakan umrah tak ada. Sampai tu dia panggil tahlul ihsar. Faham tak? Umrah pertama ni kira tak jadi ya. Tak ada ya. Pahala dapat. Dia panggil umrah apa tu? Dia panggil ni perjanjian Hudaibiyah. Ni berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dah hijrah lah. Okey. Di Hudaibiyah, nama tempat tu Hudaibiyah tu yang saya kata kita duk selfie dengan unta tadi. Kemudian 7 hijrah Nabi pergi lagi. Yang kedua. Nabi pergi, ni dia panggil umrah qada. Qada pasal pertama tak ada kan? Dia panggil umrah qada. Okey. Ni adik ni bagus esok boleh dia start tu. Dah tunggu. Sebab benda-benda macam ni kadang-kadang sekolah menengah tak cerita. Di masjid lagi tak cerita. Wawih boleh wawih. Masjid kau ada tahu. Okey. Kemudian 8 hijrah Nabi pergi lagi. Nabi pergi dengan penuh kemuliaan, penuh kebanggaan. Abu Sufyan pun lari, Abu Jahal pun lari, Abu Dapuk pun lari. Semua lari. Pasal apa? Islam dah tawan dah kota Mekah tadi. Kota Mekah zaman tu, New York mana ada lagi. Faham tak? Islam dah hebat masa tu. Tapi tu orang Yahudi marah. Orang Yahudi ni, pasal apa mereka boleh duduk, mereka conquer Madinah. Nama Yathrib. Sebab mereka ni pandai. Mereka pergi tengok tanah apa-apa semua. Mereka dah pergi Mekah dah. Mereka tahu Nabi takkan duduk di Mekah. Nabi duduk di Madinah. Di Madinah tu mereka duduk. Faham tak? Mereka conquer ekonomi. Nampak? Sebab itu kita kena ada jihad ekonomi. Tabung dah ada yang tu. Okey. Jadi 8 hijrah ni dipanggil Fathul Makkah. Pembukaan kota Mekah. Fathul Makkah. Islam dia tak panggil tawan, dia panggil pembuka. Sebab dia buka apa? Dia buka hati-hati penduduk tu dengan ilmu tauhid. Faham tak? Buang syirik tu. Nampak tujuan tu? Bukan dia nak tawan orang tak. Kalau orang lain cuma panggil penawanan, penaluran tak. Islam dia panggil pembukaan kota Mekah. Dia nak buka hati tu supaya buang syirik. Dia tak tahu. Baik, ni semua umrah ni. Yang ni dia panggil umrah. Pembukaan main dia panggil umrah Syawal dia panggil. Nabi pergi waktu Syawal lepas raya. Katakan umrah, 4 kali umrah. Sampai 6 hijrah dia tak boleh masuk. Kan? Dia tak boleh masuk. Adakah masuk itu baru dikatakan kawasan umrah ataupun di luar ni boleh kira umrah? Okey. Dia dah niat dah. Niat je lah. Niat. Niat di miqat. Bila niat di miqat mana berlaku dah umrah? Umrah dah mana saya niat kalau tanpa peratan tak berlaku. Dia nak masuk sebab ada halangan. Mana tak berlaku umrah lah. Berlaku. Berlaku dari sini? Dia berlaku di sudut niat. Niat kalau kata niat nak makan kalau tak suap mulut tak boleh makan. Itu kaedah syarak, tapi hakikat. Sebab tak boleh buat ada Pasti ada alasan. Ada alasan. Nampak? Bukan dia tak mau buat, dia nak buat tapi dah dihalang sebab apa? Kuasa tak ada. Kuasa tu penting. Boleh kira-kira umrah lah. Okay, tapi tu dia dah pahala umrah dapat, tapi tak dapatlah mengerjakan umrah tadi, rukuk umrah apa semua tak ada lah. Hakikat tu dapat. Hakikat dah dapat ada. Pasal niat tu. Dia ada sebab tu. Jangan saja nak buat tak boleh lah. Dia ada sebab. Bagus tu soalan tu. YB kita memang dia banyak soalan. Tapi faham. Bagus. Bila Allah nak bagi dia baik, dia bagi faham lah. Tak ada apa pula. Apa tak faham. Okey, setakat ni boleh faham ah? Clear. Kita pelan-pelan tak apa. Jangan mengaji banyak. Lepas tu Hancur. hancur. Yang sikit pun hancur. Okey.
Yang keempat, Nabi buat 10 hijrah. Nabi buat umrah dengan haji sekali. Haji dan umrah. Yang ni dia panggil haji wada'. Okey. Wada' ni kalau kita kata berpisah, kemudian kita boleh jumpa balik, dia panggil Arab panggil ila liqa. Kan? Dia pisah, ila liqa, kita jumpa lagi. Tapi kalau wada' ni berpisah, belum tentu boleh jumpa lagi, faham tak? Itu dia panggil wada'. Umrah. Ana haji wada'. Haji dan umrah. Ni, tapi tu haji sekali, umrah 4 kali. Wada' mana berpisah? Belum tentu lah jumpa pula. Jadi bila Nabi buat umrah ni, haji dan umrah ni 10 hijrah Nabi pi. Nabi dah sampai padang Arafah, turun wahyu. Turun wahyu, ayat tu dia tak panggil ayat Makiyah, dia panggil ayat Madaniyah. Pasal apa? Okey, cerita satu, Nabi pun dah wafat. Bila Nabi wafat, Omar tawan kerajaan Rom semua kalah di bawah tangan Omar Al-Khattab. Faham tak? Dia tawan kota Constantinople. Tahu kota Constantinople kat mana? Turki. Nampak tu dalam diam lah tu boleh mewarisi ilmu tu. Turki tu dulu di bawah kerajaan Rom. Faham tak? Dah kalah. Bila dah kalah, ketua padri pergi jumpa Omar Al-Khattab. Ya Amirul Mukminin, dia kata. Ya Amirul Mukminin. Dia kata, ada satu ayat dia kata, kalau turun dalam dalam kitab Taurat ataupun Zabur ataupun Injil, kami sambut dia sebagai hari raya. Tetapi malangnya ayat ni turun dalam Al-Quran, dia kata. Omar kata, ayat apa tu? Baca tengok. Kan? Dia pun baca. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dan aku cukupkan nikmat-nikmatku bagi kamu. Dan aku redha Islam sebagai agamamu. Yahudi baca apa tu? Omar dengar nak terkejut. Omar kata, aku tahu ayat ni turun bila. Sewaktu tu aku dengan Rasulullah kata berada di padang Arafah. Tahun 10 hijrah ni. 10 hijrah. Hari bulan 9 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah hari apa? Raya haji. Faham tak? 9 Zulhijjah tu hari wukuf. Wukuf di Arafah. Ayat tu turun. Ayat tadi dah. Hari Jumaat. Umar dia tahu detail tu. Selepas asar. Tak apa nak tulis lah. Ayat tu. Walaupun dia turun di Mekah, tetapi dia panggil ayat Madaniyah. Faham? YB tolong terang apa beza hijrah ayat Makkah dengan Madinah. Yang kita tak tahu. Tengok. Tadi kita faham lah. Okey, setakat ni kita rehat dulu minum air dulu. Pelan-pelan, ngaji kena pelan-pelan. Kan? Faham? Okey. Ni ada lagi. Perbezaannya diturunkan sebelum dan Kalau sebelum hijrah, Makkiyah. Selepas hijrah, Madaniyah. Oh. Makan terera no? Boleh lah. Ikut suka lah. Stop dulu. 2 jam.